Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama kita. Selamat. Selamat sambut. Selamat sambut. Lurus ke tu? Lurus. Lurus. Keluargaku, tanpamu siapalah aku. Macam mana, ada melodinya kan? Belum ni. Belum ada melodinya. Belum ada melodinya. Belum terlintas melodinya. Belum terlintas. Tapi topiknya ada sudah. Artinya bolehlah. Bolehlah tu. Baik, dalam waktu yang cukup memang cukuplah untuk kita membincangkan tajuk kita pada hari ini di segmen Kaunseling Masyarakat. Pasti yang ingin kita mengetahui terlebih dahulu, apa mukadimahnya dan apa yang dimaksudkan dengan huraian daripada keluargaku, tanpamu siapalah aku. Bawa jawapan Nara. Terima kasih Syarizan dan juga Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Keluargaku, tanpamu siapalah aku. Ini yang kita ni sebagai mukadimah untuk kita ni sama-sama berfikir. Cubatah kita ni renungkan, kalau sekiranya indah ada keluarga kita ni, siapatah sebenarnya kita ni? Tanpa suami, siapalah sebenarnya namanya isteri. Tanpa ibu, siapalah sebenarnya anak itu. Artinya kita ni sudah tahu baik-baik lagunya, ayah dan ibu. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Bukan terharu. Betul kan? Artinya tanpa ayah dan ibu itu, kita ni indah kan ada di sini. Betul. Indah kita ni kan melihat dunia ni, ya lawakan, indah kita ni dapat tu. Tanpa ayah dan ibu. Jadi apabila kita ni memperkatakan mengenai dengan keluarga ni sebenarnya adalah macamnya kita ni indah dapat kita ni banding-bandingkan dengan macam contoh keluarga saya. Indah dapat saya bandingkan dengan keluarga Hayatul. Indah dapat dibandingkan dengan keluarga Syahrizan. Setiap keluarga tu adalah unik dan setiap keluarga tu ada dinamiknya sendiri. Artinya contohnya keluarga saya yang punyai ayah dan ibu. Ada setengah orang mungkin awal sudah meninggal, artinya ayah dan ibunya adalah salah satu antara ayahnya ataupun ibunya. Artinya keluarga tu macam itu tu. Uniknya tu is macam itu. Dan juga kadang-kadang ini yang lazim kita ni dengar, yang biasa itanya komplit. Ayah ibu ada, nini ada, tapi ada keluarganya yang banyak ni mama-mamanya ni. Sebabnya ada seorang suami mempunyai banyak isteri macam itu, banyak dan juga ada yang orang lain pulang selaku keluarganya, iaitu penjaganya. Kadang-kadang ada yang meninggal, kedua ibu bapanya dijaga oleh indung petuannya, jadi indung petuannya tu jadi keluarganya. Dan juga ketania ni indah lari daripada ketani berkeluarga dengan orang lain. Kadang-kadang ada ungkapan ketani orang muda, baik pulangku berkeluarga yang senuatu daripada keluargaku sendiri indah pulang menolong ke dia aku. Ada kesnya macam itu. Adik-beradiknya anda menolong, keluarga lain yang orang lain pulang yang menolong ke dia. Jadi dalam konteks satu, bizurang itu pun keluarga tu. Keluarga juga kita ni, artinya tanpa bizurang itu kita ni tu unggal-unggal. Unggal-unggal kita ni indah kita dapat hidup rasanya. Kita ni memerlukan orang lain yang ada di sekeliling kita ni. Salah satunya adalah untuk memberikan kita ni kasih sayang yang kita ni perlukan. Kita ni manusia. Tidak boleh lari daripada memerlukan itu di antara satu sama lain. Itulah sebagai mukadimah. Siapalah aku tanpamu. Itu sebagai selingan. Selingan saja. Tanpa mereka, siapalah kita ada. Betul. Siapalah kita di dunia ini. Tepat sekali. Kita tidak akan menyaksikan ataupun melihat dunia ini. Jadi di alam hidup berumah tangga, di alam berkeluarga ini, apakah peranan sebagai suami dan juga setiap isteri dalam membentuk keluarga yang bahagia ini? Semua orang mungkin, dalam kali mungkin, semua orang mau resepi kehidupannya, resepi untuk harianinya, resepi equal to keluargaku plus bahagia. Memang semua orang mau keluarga yang bahagia. Ini tambah-tambah lagi impian, betul. Impian. Tapi jadikan ini kenyataan. Betul. Itu yang perlu. Jadinya kalau kita ni masa ni kita ni sibuknya dengan keluargaku, harapanku. Malar kita ni dengar bukannya setakat di sana saja, bukan setakat bulan ni, tarikh ni, tapi kita ni buat setiap hari kalau boleh setiap saat. Yang penting kerana kasih sayang dalam keluarga tu atutah pengukuhan tu. Untuk kebahagiaan ni, kita ni perlu bekerja. Bukannya kita ni duduk tangannya relax,
bukan cuma tu, tetapi kita ni perlu bekerja ke arah kebahagiaan ni. Jadi untuk memperkatakan mengenai dengan peranan isteri, suami, sebenarnya dalam rumah tangga ni ikatan perkahwinan itu sendiri bukanlah untuk berseronok saja. Bukannya syak-syak saja ni. Kebanyakan remaja kita ni macam tu sekarang ni. Kan kahwin ke angan-angan. Angan-angannya tinggi. Ada je dangan. Cloud9 ada dangan. Tapi perlu diingat apa arti rumah tangga itu sendiri dan juga perlu kepada kita ni mengetahui peranan seorang isteri dan suami. Jadi dalam perkataan mengenai dengan kebahagiaan ni banyak peranannya. Kerana rumah tangga suatu ikatan yang forevernya kita ni sampai ke akhirat pun insya-Allah kita ni berdoa mudah-mudahan kita ni dipertemukan dengan suami kita ni di sana dan kita ni pun berkeluarga di sana juga. Sebagaimana kita ni di sini. Jadi peranannya banyak. Ibu bapa ni perlu menjadi kita ni pendorong, penggalang, pendidik untuk anak-anak ni, untuknya kita ni bizurangan ni menjadikan anak-anak ni kuat dari segi jati dirinya. Salah satu yang paling penting bukan saja didikan agama adalah didikan moral itu sendiri, kerana kalau indung bapa ni memberikan didikan yang moral yang kuat, artinya anak-anak ni akan membesar dan diorang ni dapat membezakan antara kaca dan permata. Itu yang penting tu. Berkilau-kilau, tahu-tahu kaca. Kaca. Jadi kalau diorang itu sudah dididik dengan moral yang tinggi, diorang kukuh jati diri, insya-Allah. Cuma itulah. Dah tiba harga tu bila milih kaca tu. Kalau kaca ubah sajalah, ancur-ancurkan dulu jadikan kristal. Itu yang penting. Mesti kreatif lah. Mesti kita ni kreatif dan kita ni sentiasa positif. Ni John ya memperkatakan mengenai yang positif ni. Memanglah ndakan seharian ni ayah kali akan jadi positif. Yes, siapa memberitahu ya senang. Tak ada orang pernah memberitahu yang mudah, tetapi ia indah mustahil. Artinya ia boleh kita ni buat. Seperti kawan saya pernah memperkatakan dalam segmen ini punya, jangan kata jangan. Perkataan jangan itu sendiri, once sudah kanak-kanak mendengar jangan, artinya itu dengar tu, tapi yang lain itu dibuatnya. Artinya kita ni cuba ubah perkataan jangan itu, kita ni tukar lagi. Jangan naik. Artinya takut gugur tu, tapi kalau boleh turunlah, turun. Memang elakkan perkataan jangan itu lah. Cubalah saja. Kita ni sama-sama cuba. Ya. Sebenarnya anda mustahil. Apa yang kita lakukan itu pastinya kalau sudah dibuat berulang-ulang pastinya tidak akan menjadi sukar. Baik, Puan, di sini kalau kita perhatikan, ibu bapa menaruh harapan yang tinggi terhadap anak-anak mereka. Dalam keadaan sebegini, bagaimana sebenarnya memastikan bahawa harapan ibu bapa tercapai dalam masa yang sama, anak-anak tidak tertekan ataupun stres mengenainya? Banyak permintaan ibu bapa sekarang ini. Banyak. Sebabnya dunia semakin mencabar. Jadinya banyak juga macamnya kita ni cabaran-cabaran persekitaran ni yang induk bapa sebenarnya sama dalam masa yang sama takut sebenarnya anak-anak ni terjerumus. Terpengaruh. Kerana sayangnya ibu bapa tu terhadap anaknya tu, dia dapat ketanikan sukat-sukat Itu ni kalau belangak limpar, nya ketani berdidih meluah lagi kuahnya tu. Artinya dalam persoalan Syahrizan tadi, memang setiap ibu bapa tu harapannya tinggi. Setinggi gunung. Harapan setinggi gunung. Tapi ketani dia mau harapan itu berderai menjadi debu. Betul. Kerana ketani harapan itu bukan untuk ketani saja Betul. Indung bapa memikirkan mengenai dengan masa depan anak-anak ni. Jadi harapan ni memang ada setiap ibu bapa. Cumanya ketani perlu kepada harapan ni disampaikan kepada anak-anak ni dengan cara yang macam kita ni diplomasi sedikit. Sabda Rasulullah saya ingin petik kemarin ni Ustazah Junainah ada mengkongsikan umur anak 1 hingga 7 tahun, sabda Rasulullah, berguraulah dengan bizurangan ni dengan kasih sayang. Kalau orang itu 7 hingga 14 tahun, didik dan ajar bizurangan ni, dan kalau bizurangan ni salahnya pukullah dia. Tetapi pukulan itu adalah setakat di telapak kaki dan juga dipakainya sapu tangan yang disimpul sedikit. Okey? Artinya walaupun tadi mengajar, tetapi mengajar itu adalah dengan kasih sayang. Dan kalau sudah anak kita ni peringkat umurnya 14 hingga 21 tahun, kita ni harus menjadikan bizurang itu kawan kita ni. Artinya ini sudah Rasulullah sudah memberitahu kita ni cara yang terbaik, kita ni gunakan ia. Dan dari segi harapan ni, kita ni perlu menjelaskan ni apa macamnya kita ni
Kalau sekiranya aku mau kau periksa ni pasbah. Pasal ni macam mana? Dengan nadanya lagi tu. Dengan nadanya ni. Pasal ni macam mana? Berapa aku dapat tu yang sepatutnya? Pasing maknya 35. Sebenarnya anak anda faham. Jadi nyatakan harapan itu dengan jelas dan juga kadang-kadang ibu bapa ni kadang-kadang ketani macam payah ketani kan memuji. Please pujilah anak-anak ni kalau sekiranya diorang walaupun dah bisa sebenarnya. Wala terima kasih. Ketani baginya ketani penghargaan itu direct betul ketani mau ia tahu yang ketani itu sayangkan ke dia. Dan juga kadang-kadang indung bapa ni tekanan anak-anak kalau sekiranya ia membanding-bandingkan dengan orang lain sebelah anak tunya pandai je belajar kawan ning doi. Anita yang dah dimaukan anak-anak ni. Dan kadang-kadang ada pulanglah dalam keluarga tu sendiri sebenarnya anak-anak kalau boleh ketani membandingkan boleh dengan adik-beradiknya tu. Dengan adik-beradiknya pun sebenarnya bizurangkan terasa aku ni dah baguskah macam tu. Sebenarnya jadikan saja contoh. Bukannya coba kau lihat tunya tu pupus kali muah setidi kali sedangkan anaknya ni perlukan kepada sokongan dan dorongan ke dia. Artinya bisa itah kalau sekiranya jelaslah ketania macam mana nilai. Dia merendah-rendahkan macam itulah. Macam itu. Artinya dorang jauh hati bang. Artinya ditolong dorang itu dengan sokongan dan dorongan yang berpatutan. Bukannya itu tu. Itu ya bisa kawan apa? Kalau boleh kita ni elakkanlah perkara tu. Kita ni sama-sama muhasabah diri kita ni. Tapi kalau kemauan-kemauan anak-anak tu mesti juga anulah dipikirkan sama-sama. Jangan macam indong saya macam umpamanya kalau sudah dorang akan memilih ni hobi macam ni. Kalau sekiranya dalam keadaan itu tah pentingnya kita ni ada komunikasi berkesan dengan anak-anak kita ni. Kadang-kadang kita ni mempunyai peranan berbeza-beza. Aku maunya babunya kau mendengarnya. Bapaknya mau Artinya kalau babunya mau ni, bapaknya mau ni, mesti babu sama bapa ni cakap dulu ni. Baru terbuka orang anak. Runding dulu. Biar dia terbuka. Artinya kalau sama anak-anak, okey, di-explain tak macam mana nilai. Kalau kau ani, diberitahu terus terang. Kita ni terus terang. Apapun macam ada parents kadang-kadang ibu bapa ni ditapuknya dia memberitahu kan apa tu macam yang kita ni keingawatinya tu beritahu anak tu macam mana kalau sekiranya alai macam mana macam bapa ni ingau jua macam tu biarlah ketanya tu berterus terang transparannya ketanya jangan translucent kalau translucent kabur-kabur sedikit. Jadi macam itulah kalau yang bagusnya ketani ada komunikasi yang berkesan efektif pada anak-anak kerana bizurang ni karangnya ayat ni yang penting kan untuk pengukuhan jati diri satu dan juga untuk sebagai diorang punya keulahan keulahan bizurang tu kita keulahan kita ni tu macam tu. Itu daripada indong tu kepada anaknya pasti kita ingin mengetahui juga daripada anak-anak untuk ibu bapanya. Jadi kerana dorang selain daripada ibu bapa mempunyai tanggungjawab sendiri, anak-anak itu juga mempunyai tanggungjawab kepada ibu bapanya. Jadi bagaimana? Kalau anak-anak ni memang tanggungjawab anak ni memang besar juga kerana itu tu harapan tadi tu indong bapa. Jadi actually dua-dua ni work together. Kerana ada kepentingan indong bapa ni dengan anak-anaknya. Satu hari macam saya sendiri akan tua. Harapan saya anak-anak saya akan menjaga saya. Itu salah satu tu. Betul. Jadi saya perlu memberitahu kepada anak-anak saya kalau mama sudah tua sekarang boleh tanyalah kalau mama sudah tu apa kamu buat. Itu salah satulah untuk macamnya kita ni ice breaking sikitlah dengan anak-anak. Jadi tanggungjawab anak-anak ni sebenarnya indah ada penghujung untuk ibu bapa. Yang kita ni kalau indong bapa kita ni pun sudah meninggal, mereka lah seharusnya yang mendoakan, mentahlilkannya kita ni agar indong bapa di dalam alam barzah itu bahagia jua. Macam tu. Tapi di masa yang singkat ini saya ingin mengkongsikan bahawa anak-anak ini perlu untuk menghargai pengorbanan kedua ibu bapa tu kerana indah dapat kita ni bayar dengan macam mana berapa ribu berapa juta duit pun indah dapat kita ni bayar tu. Apa pengorbanan indong bapa itu? Itu yang penting. Anak-anak mesti mengetahui dan menghargai. Alhamdulillah ya. Memang kalau kita berkatakan mengenai hal kekeluargaan ini sangat luas skopnya. Dan kalau kita lihat ni juga Erna ya, apabila seseorang anak-anak tersebut yang ingin mencurahkan bakti mereka kepada ibu bapa, mereka cuba untuk membuat sesuatu perkara-perkara yang menghibur
hati ibu bapa mereka tersebut. Tapi kadang-kadang ada juga di antara mereka, kadang-kadang lima orang dalam adik-beradik tersebut, hanya 3 orang melakukan. Tapi yang 2 ni dada melakukan, tetapi dah kena marahi apa, dah kena tagur apa. Macam mana kita ni supaya seimbang dalam sesebuah keluarga tersebut? Yang biasanya kalau macamnya kita ni mau adik-beradik lain dan juga turut sertakan semua sekali sama-sama. Yang 3 orang anin tadi jadilah serbuk kopi. Apa tu kita ni jadikanlah diri tu bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga orang lain. Bawanya adik-beradik 2 orang ni berunding bisai-bisai. Apa yang dapat kita ni buat untuk keluarga ni. Jadinya kadang-kadang indung bapa ni hatinya tu macamnya kita ni hatinya tu perlu kita ni faham ya. Kerana ia akan bersuara tu. Macam anaknya 3 orang ni membari ke dia, yang 2 orang ni membari. Dia akan minta, "Lai, adik-beradikmu 3 orang bari ke dia aku. Kamu 2 orang dah membari. Minta ku deh. Jangan terbanyak 10 sen." 10 sen dah jual. Berawan hati. Artinya ia akan berkata. Tetapi ia ni peranan yang 3 orang ni tadi untuk membawa yang 2 orang. Indah salah menyuarakanlah sama-sama adik-beradik tu. Indah salah. Apa salahnya habis kita adik-beradik? Yang penting pengukuhan keluarga tu kita ni mulakan. Kalau sekiranya kita ni tahu kita ni macam mana boleh mengukuhkan lagi, kenapa tahan-tahan? Kita ni buatlah perkara itu untuk kita ni sama-sama lagi mengukuhkan lagi. Sebabnya adik-beradik tu 5 orang tu datangnya dari indung tu tu. Lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Sedari ini. Itulah ya, kadang-kadang 10 orang anak susah ya untuk menjaga kedua orang tuanya, tapi bayangkan orang tua boleh menjaga 10 orang anaknya. Jadi dalam masa yang singkat ini untuk mengekalkan keharmonian hidup berumah tangga. 1 minit 30 saat. 1 minit 30 saat. Sebenarnya buatlah apa yang dapat. Aktiviti-aktiviti itu semestinya ia dengan wang ringgit yang banyak. Walaupun dalam atas tisu pun, "Mama minta maafku, aku sayang mama." Boleh. Doi. Tisu berapa jangannya harganya. Jadi sebenarnya ingin saya ingatkan bahawa peranan untuk mengukuhkan keluarga yang bahagia ni bukannya peranan seorang, 2 orang, malahan peranan semua. Artinya kita ni perlu pengukuhan itu, kita ni perlu pendidik diri kita ni, muhasabah diri kita ni, apa yang terbaik untuk keluarga kita ni, itulah yang kita ni buat. Kerana tanpa keluarga ni, siapalah kita ni sebenarnya. Kita ni perlu fikirkan itu. Dan ingin saya kongsikan, ibu segala ubat adalah sedikit makan. Ibu segala adab adalah sedikit bercakap. Tapi saya sikitlah saja. Ibu segala ibadat adalah takut buat dosa. Ibu segala cita-cita adalah sabar. Artinya dalam apapun kita ni buat, insya-Allah kita ni positif, kita ni akan mencapai, tapi sabarlah. Sekali lagi, lakukan perubahan tadi tu. Lakukan perubahan, awalan ni juga. Terima kasih kepada Puan Erna bersama kita. Satu perbincangan yang menarik walaupun dalam masa yang cukup singkat juga. Dan mudah-mudahan ini akan dapat dipraktikkan dalam sesebuah keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi insya-Allah.